huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qala kana abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadhtuha fa ataituhu biha faqala wallah. Kat ni kena baiki sikit. Wallahi, bukan wallahu. Wallahi, sebab ini bersumpah. Jadi dia kata faqala wallahi. Ini cara bersumpah ikut cara Islam. Wallahi. Tak payah pegang Quran. Apa? Hu. Hu baris tu jadi wallahi. Hu potong. Jadi dia kata wallahi ma iyyaka aradtu. Dia bersumpah. Kita baca makna nanti. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadhta ya Ma'an. Rawahu al-Bukhari. Dari Abi Yazid, iaitu Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum, ayahnya dan datuknya adalah termasuk golongan sahabat. Itu yang kita terang tadi. Dia berkata, siapa kata? Siapa kata? Dari Abu Yazid. Abu Yazid ni siapa? Ma'an. Ma'an anak. Ayah nama apa ayah? Yazid atau Akhnas. Jadi yang cerita ni siapa? Yang cerita ni anak. Anak cerita. Kita baca balik. Ayahnya dan datuknya adalah termasuk golongan sahabat. So pronoun ayahnya, datuknya, maknanya cerita tentang anak lah tadi. Kan? Siapa anak? Ma'an. Ma'an. Ayahnya, datuknya, sahabat. Nya tu siapa? Yazid lagi. Kena pergi takhusif. Ma'an. Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Jadi bila kata ayahnya, ayah siapa? Ayah Ma'an. Datuknya, datuk Ma'an. Tak apalah, tak apa. Kita biar lambat pun tak apa, biar kita jelas. Sebab kalau mengaji pondok, dia akan pergi balik tau main. Nya siapa? Nya Ma'an. Ayahnya, ayah Ma'an. Datuknya, datuk Ma'an. Bukannya itu nama orang. Dia berkata, dia siapa? Ma'an lah. Ayahku. Ku tu siapa? Ma'an, iaitu Yazid. Dia kata ayahku iaitu Yazid mengeluarkan beberapa dinar yang dengannya ia bersedekah. Siapa sedekah? Ayah Ma'an. Yazid sedekah. Yang cerita ni Ma'an cerita. Makcik-makcik kat belakang tu faham tak? Ke berbelik saya terang? Nampak angguk separuh-separuh. Boleh faham? Sekarang ni Ma'an, ayah dia Yazid. Ma'an cerita, ada suatu hari ayah aku Yazid, dia bersedekah. Dia pun letak duit kat masjid. Kita baca dulu. Ayahku iaitu Yazid mengeluarkan beberapa dinar yang dengannya ia bersedekah, ia Yazid. Lalu dinar-dinar itu diletakkan di sisi seseorang di masjid. Dia bagi ke AJK masjid lah, ni duit saya nak sedekah, bagilah pada sesiapa yang memerlukan. Maka saya, siapa saya? Iaitu Ma'an, anak Yazid, datang untuk mengambilnya. Kemudian saya menemui ayahku dengan dinar-dinar tadi. Ayah nak sedekah duit, ayah letak bagi ke AJK masjid. Yazid ni, Yazid kata ambillah duit ni bendahari. Kalau ada orang perlu duit, orang berhajat, bagilah kat dia. Ayah dia pun balik. Yang anak ni tak tahu cerita. Ma'an perlu duit, berhajat.
Mak pun datang masjid, carilah rezeki masjid. Ada tak duit-duit sikit orang sedekah, saya ni perlu sangat. Orang pun bagilah duit. Orang tu tak tahu Mak ni anak Yazid tadi. Jadi orang masjid pun bagilah kat Mak. Mak kata terima kasihlah sebab saya memang berhajat sangat. Dia tak tipu. Dia pun balik. Bila dia balik, sambung cerita. Kemudian saya menemui ayahku dengan dinar-dinar tadi. Dia balik bawa balik duit tu. Ayah berkata, demi Allah, bukan engkau yang aku kehendaki untuk diberi sedekah itu. Ini wallahi tadi. Ayah dia kata, demi Allah, aku bukan niat nak bagi duit tu kat kamu, wahai Ma'an. Aku nak bagi kat orang susah tinggal kat masjid. Aku tak niat nak bagi kat kamu. Anak lalu mereka bergaduh. Selanjutnya hal itu diadukan pada Rasulullah. Lalu baginda bersabda. Jadi berlaku fakhasamtuhu dalam hadis ni, dia tertinggal terjemahan. Lalu selanjutnya hal itu saya adukan pada Rasulullah. Sebab apa mengadu kat Rasulullah? Sebab timbul masalah. Ma'an kata, ayah saya perlu duit. Ayah dia tak kata, aku bagi tadi, aku bukan niat nak bagi kat kamu, nak bagi kat orang susah. Ma'an kata, dah saya susah, saya perlu duit. Ya. Lalu dia orang pun pergilah mengadu kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata apa? Laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Oh, solution. Rasulullah kata, bagimu adalah apa yang engkau niatkan wahai Yazid, dan sedang bagimu adalah apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Dua-dua dapat. Maka Rasulullah kata pada ayah yang sedekah tadi, hei ayah, kamu dapat apa yang kamu niat awal-awal tadi. Wahai anak, kamu pergi ambil duit, kamu berhajat, kamu pun dapat duit tu. Janganlah kita berpakat dengan anak kita. Ayah sedekah dulu duit kat masjid, kamu pergi minta nanti. Jangan pakat gitu. Ataupun kita, ayah dia banyak duit, bayar duit zakat. Bayar duit zakat, suruh anak pergi minta asnah, fakir ke, pergi menuntut ilmu ke. Itu tak jadi. Ini ceritanya ayah dia tu niat baik. Ayah dia tu niat nak sedekah. Tak nak pun niat bagi pada anak sendiri, tapi dah nak jadi rezeki. Baiknya niat ayah, dan anak itu kebetulan memerlukan. Jadi dua-dua dapat. Yang sedekah dapat pahala, yang pergi minta duit dengan tulus, dengan jujur pun dapat duit tu. Tak berdosa. Niat Yazid akan bersedekah kepada fakir miskin telah berjaya, meskipun wang itu jatuh ke tangan anak kandungnya sendiri. Dan Ma'an kerana ia berhak menerima sedekah, maka tidak dilarang mengambilnya. Niat seseorang diterima di sisi Allah, meskipun dalam praktiknya seolah-olah tidak sampai kepada yang dituju. Kadang-kadang masyarakat kita ni, bila ada orang buat kutipan derma, buat derma, kita kata aku bagi sedekah, masuk tabung, sampai ke tidak tu pada orang susah. Orang datang buat kutipan untuk Palestin, tabung-tabung Palestin tu sampai ke Palestin? Tabung-tabung Kemboja tu bagi-bagi ni, betul ke sampai? Ada orang persoal macam tu. Sekarang ni, kalau ikut hadis ni, kalau kita masuk duit dalam tabung tu dengan penuh ikhlas, dapat tak pahala? Dapat. Yang penting ialah masa kita beri tu. Cuma tengoklah sikit. Kalau mak pik sedar tak sedar pakai rantai motor kat leher ni minta derma Palestin, janganlah bagi. Tengok keadaan lah juga kan. Tengok orang semacam je, ini kita nak buat kutipan untuk Mahat Hafiz ni, dia pun sedar tak sedar, janganlah kan. Tengok orang juga. Bila kita tengok okey, orang ni nampak baik, organisasi jawatankuasa yang ada tersusun, kita beri dengan penuh ikhlas, bismillah, Allah terimalah tu. Sebab dalam satu hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita berlaku pada umat zaman dulu. Ada seorang tu, dia niat nak bersedekah. Dia kata pagi esok aku nak bersedekah sedikit, ada rezeki ni aku nak bersedekah pagi esok. Lalu pagi esok dia pun pergilah beri duit kepada seseorang. Dia beri duit, dia kata ni ambillah sikit, ada rezeki sikit, dia bagi sebab dia niat nak bagi sedekah esok tu. Dia pun bagi.
Lepas dia bagi pada si A, dia pun balik, orang beritahu dia, "Cik, tahu tak, orang yang kamu beri sedekah tu sebenarnya dia tu adalah seorang pencuri, sariq, dia tu seorang pencuri. Kenapa pula kamu beri sedekah pada pencuri? Carilah orang baik nak beri sedekah." Lelaki tu tepuk dahi, dia kata, "Allahu Akbar, silap orang. Aku nak sedekah lah yang lain, besok cari perempuan lah senang." Dia bersungguh nak sedekah. Esok tu dia jumpa seorang perempuan, lalu dia kata, "Puan, ambillah ni, ada rezeki sikit saya bagi kat puan." Dia bagi pada perempuan tu. Lepas dia beri, dia pun berlalu dari situ. Ada pula orang datang bagi tahu dia, orang bagi tahu dia, "Kau nak tahu tu perempuan yang kau bagi sedekah tu, itu adalah seorang pelacur. Kenapa bagi duit kat pelacur? Carilah orang yang solehah." Dia berkata, "Kenapa ni semacam duit aku macam Allah tak nak terima, asyik silap orang. Tak apalah, esok cari yang okey sikit lah, tengok muka baik sikit." Hari ketiga dia bersedekah lagi. Dia cari orang yang nampak pakaian agak bersih, bagus. Dia pun sedekah lah pada orang ketiga. Kawan tu terima, dia pun berlalu. Ada orang beritahu dia, "Kau nak tahu, orang yang kau beri tadi tu sebenarnya jutawan, dia jauh lebih kaya daripada kamu. Kamu bagi sedekah, kau kaya dah." Allah, dia kata, apa hal ni? Ini hadis riwayat Imam Bukhari peristiwa ni. Lalu lelaki ni pun pada malam keempat, pada malam tersebut dia bermimpi. Dia bermimpi ada yang datang beritahu pada dia, "Wahai lelaki, sesungguhnya ketiga-tiga sedekah kamu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kamu mendapat pahala penuh di atas ketiga-tiga sedekah tersebut. Perempuan lelaki yang mencuri itu telah berhenti mencuri setelah dapat duit yang kamu beri. Perempuan yang berzina itu, dia telah berhenti jadi pelacur sebab dapat duit tersebut. Kamu niat itu ikhlas, kamu dapat dah. Dan lelaki yang kaya itu sebenarnya dia ni tak hidung masin. Dia ni kedekut. Setelah kamu beri sedekah, dia jadi tersentuh hatinya, dia jadi malu kat diri dia sendiri. Dia pun berilah juga sedekah pada orang lain." Subhanallah. Dia tu seorang yang kedekut. Kerana dia sedekah yang kamu beri, dia menjadi orang yang dermawan juga. Subhanallah. Ini yang penting, masa beri itu kita beri dengan penuh ikhlas. Pilihlah orang sikit, janganlah ambil sewenang-wenangnya. Yazid tadi dia ikhlas. Walaupun ayah ni dia ikhlas, dapat ke anak dia sendiri, tak apalah, dah nak jadi rezeki, dua-dua dapat. Yang tu dapat duit dinar, yang ni dapat pahala disebabkan niat dia yang ikhlas. Ini bab sedekah. Benarnya latihlah. Kalau ada bawa anak-anak, cucu-cucu, saya ingat lagi masa saya kat Yaman dulu, dia orang anak-anak ni yang darjah 1, darjah 2, dia orang bawa datang ke masjid. Bila ada buat kutipan derma ataupun ada tabung-tabung masjid jalan, mak ayah ni bagi duit pada anak ataupun cucu tadi, suruh anak tu pergi letak dalam tabung. Kalau ada buat buka sejadah, apa sejadah ke, yang pergi letak duit itu, suruh anak-anak pergi letak. Ini sebagai latihan pada anak-anak. Biasakan anak-anak ni bersedekah. Latih. Tak banyak-banyak pun tak apa, kan? Bagi RM1, RM2, RM5, tapi latih mereka supaya dibiasakan untuk bersedekah. Saya masa kat Yaman dulu, orang Yaman bukan orang kaya. Negara Yaman adalah antara negara, kalau nak banding dengan negara-negara Arab yang lain, adalah negara orang yang terkebelakang sikit, miskin. Orang-orang Yaman ada orang kaya, tapi kebanyakan masyarakat dia orang-orang miskin. Tapi bab sedekah memang hebat dia orang. Sedekah ada sikit. Saya pernah tengok seorang pakcik tu, bila ada buat kutipan sedekah untuk dana jihad untuk Palestin, dia pergi letak duit, ambil duit balance. Gini, maknanya kalau letak RM10, pergi duduk situ letak RM10, ambil mana RM5, ambil duit balik RM5, baru balik. Saya silap masa tu. Dalam kepala otak saya ni, Allah, pakcik ni nak bagi sedekah sangat, ambil duit balance. Kita ni su'uzan, tanggapan negatif pada pakcik. Saya sendiri masa tu tengok pakcik tu, Allah, pakcik ni ambil duit balik, bagilah semua, bukan banyak sangat. Rupa-rupanya yang pakcik ni ada RM10 tu je yang dia ada dalam poket. Semangat nak sedekah,
letaklah juga separuh, ambil separuh lagi untuk tambang balik ke rumah. Allahu Akbar. Tapi kat tempat kita ada juga yang pergi letak ambil duit balik, letak 5 ambil balik 50. Ramai yang tu ada juga. Itu tempat kita. Kalau nak ambil duit balik tu siapa lagi banyak. Itu jenis perangai tak tahulah macam mana. Duit masjid pun dia nak ada macam tu. Yang jenis ambil duit balik tipu ni. Bukan saja duit balik tipu, tabung masjid pun kena pecah. Berapa kali dah kena pecah tabung masjid kita. Allahu Akbar. 2 kali dah. Ini jenis pencuri bertakwa ni, nak duit bersih semua. Niat yang hebat. Ada soalan tak? Ya. Berhajat. Soalan bagus. Hadis ni kata ayah derma pada masjid, anak perlu duit. Jadi seorang ayah adakah seorang ayah tu perlu dahulukan sedekah masjid ataupun tolong anak? Sebenarnya persoalan itu dijawab dalam hadis nombor 7, hadis lepas ni. Tapi bagus soalan untuk saya terang dulu. Dalam hadis yang kita baca Ma'an dengan ayah dia Yazid tadi, dia orang-orang Arab dulu ni, orang-orang bukan zaman macam kita. Kita boleh faham kemungkinan mereka ini hidup tidak serumah, berasingan, satu perkara. Kemudian kita boleh faham juga ada kemungkinan ayah ni bersedekah, dia tidak tahu anak dia memerlukan duit dalam keadaan urgent masa tu. Dan orang-orang dulu memang masjid menjadi tempat ada masalah datang masjid, gaduh cari masjid, nak bincang cari masjid, ada masalah keuangan pun datang cari masjid. Jadi kita kemungkinan masa ni si anak ni Ma'an ni ada masalah yang urgent, perlu terus datang masjid, dia tak sempat nak mengadu ke ayah, ataupun dia tak hidup sekali, ada kemungkinan macam tu lah. Dia ada kemungkinan macam tu. Maknanya si anak ni perlu duit yang urgent, nak cari kat mana, cari kat masjid dulu, aku perlukan segera duit. Lalu kebetulan ada duit yang ayah dia letak tanpa pengetahuan dia, dan ayah pun tak tahu lagi keadaan anak tu. Kita tak kata para sahabat ini mengabaikan anak, tidak. Sebab hadis yang nombor 7 ini Nabi berpesan kepada sahabat juga dalam masalah utamakan anak-anak. Yang mana saya nak jawab juga sebagai kesimpulan persoalan tadi, seorang ayah mestilah memberi nafkah pada anak dia. Bahkan kalau ayah itu seorang yang kaya, dia tidak boleh, bila dia nak mati, dia tak boleh beri wasiat lebih daripada 1/3 harta. Contoh, ayah dia ada duit 90,000 dia ada duit 90,000, dia nak mati, dia ada anak. Boleh tak ayah ni kata lepas ayah mati nanti ayah nak wasiatkan 50%, separuh duit 90,000 ni, 45,000 beri ke masjid, ini wasiat ayah? Boleh tak macam tu? Tidak sah wasiat tersebut. Paling banyak dia boleh wasiat hanyalah 30,000 sahaja, iaitulah 1/3. 1/3 ayah mati nanti, duit 30,000 pergi kat masjid, yang baki 60,000 tu kau orang bagilah adik-beradik. Boleh macam tu. Jadi sebab tanya soalan tu, saya baca terulah hadis ni, senang kita faham sikit. Boleh satu lagi hadis? Kena makan dah. Satu lagi yang last